Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sallim adada khalqik ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama sekali, terima kasih pada pengacara majlis yang mengalu-alukan kedatangan saya dan semua warga Miri pada pagi ini. Semua dif-dif kehormat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nombor 1, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi taala. Yang kedua, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Ada satu subuh Nabi keluar dari rumah melihat isterinya sedang solat, salah seorang isteri. Kemudian Nabi solat subuh di masjid bersama sahabat. Kemudian Nabi wirid. Nabi tunggu sehingga terbit matahari. Selepas 20 minit, Nabi solat 2 rakaat. Keseluruhan waktu tu kira-kira lebih kurang 2 jam. Kira-kira lebih kurang 2 jam. Selepas Nabi dah solat semua, selesai subuh, Nabi tunggu sampai terbit matahari, kemudian Nabi tunggu lagi, kemudian Nabi tutup dengan solat 2 rakaat, Nabi balik. Nabi melihat isteri Rasulullah tadi masih lagi beribadat.
Lalu Nabi bertanya, Nabi kata, adakah kamu masih beribadat sejak daripada aku keluar sebelum subuh tadi? Isteri Nabi jawab, ya. Maka Nabi kata, aku nak ajarkan kepada kamu satu zikir yang kalau kamu sebut sebanyak 3 kali pada waktu pagi. Zikir itu 3 kali, tak sampai 1 minit pun, pahalanya lebih banyak daripada kamu duduk pagi tadi sampai sekarang, kata Rasulullah. Maka Nabi pun ajar, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. 3 kali. Maka pagi ni sama-sama kita sebut untuk niat sunnah Nabi SAW, dan untuk kita buat benda yang Nabi buat supaya Allah sayang kita seperti mana Allah menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Sekali lagi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Yang terakhir, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Maksud dia, Maha Suci Allah dan segala pujian bagi Allah. Kenapa Nabi sebut pahala dia besar? Sebab, cuba tengok maksud dia. Maha Suci Allah dan segala pujian bagi Allah ada khalqi, sebanyak makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sebanyak makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tuan-tuan, berapa bilangan butiran pasir dalam 7 lautan? Sebab tu dia banyak. Dan zikir ni diajar sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala Maha Suci Allah dan segala pujian bagi Allah sebanyak makhluk yang diciptakan oleh Allah. Wa ridha nafsihi, dan sebesar keridaan Allah. Wa zinata arshihi, seberat timbangan arasy Allah. Wa midada kalimatih, dan sebanyak tinta perkataan Allah. Tidak boleh digambarkan dengan angka dan nombor. Sebab tu yang diajar oleh Rasulullah itu banyak. Yang lebih penting ialah kita minta dengan Allah pada pagi ini dalam majlis ilmu yang insya-Allah dihadiri oleh para malaikat yang barakah ni, yang sebentar lagi Allah akan tanya para malaikat ini yang setiap hari singgah di tempat-tempat majlis ilmu, tempat-tempat zikir, tempat-tempat bacaan Quran. Para malaikat ini akan kembali dan kemudian Allah akan tanya, wahai para malaikat, dalam keadaan Allah tahu, cuma Allah tanya untuk bagi tahu kepada kita. Kata Rasulullah, Allah akan bertanya kepada malaikat yang kembali daripada majlis zikir dan majlis ilmu, wahai para malaikat, apakah yang dipohon oleh hamba-hambaku tadi di dalam majlis itu? Maka kita pohon kepada Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wahai Allah, kami pohon kepadamu 2 benda yang paling tinggi. Yang pertamanya redha Allah, yang keduanya syurga Firdaus yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan tak semua Allah terima.
Amal yang kita buat, solat subuh pagi tadi, kita baca Quran, semalam kita sedekah, petang semalam kita tolong orang, semua amalan yang ikhlas sahaja yang akan diangkat menembusi 7 langit. Kalau yang tidak ikhlas, dia ikut kekuatan yang ada pada amalan tu, keikhlasan yang ada pada amalan itu. Sebab itu ada hadis Nabi sebut, ada amalan dan ibadat yang kalian lakukan, dia hanya naik beberapa kaki saja daripada kepala kamu, kemudian dia menghilang seperti debu yang berterbangan. Dia hilang macam tu je. Sebab tu bila tengok dalam buku amalan nanti, kita ingat kita solat. Bila tengok dalam buku amalan kita, dicatat oleh malaikat letih dan dahaga sahaja. Tak ada. Lalu kita bertanya kepada Allah, wahai Allah, mana puasa saya 20 tahun? Wahai Allah, dulu saya tak solat, tapi ada juga saya solat sikit-sikit. Saya tak nampak pun solat tu, wahai Allah. Allah kata, solat itu tidak diterima dan tidak diangkat kepada aku. Hang tak terima. Dengan sebab itu, antara doanya untuk saya dan kita semua minta, semua kita, siapa pun kita, sahabat menangis-nangis, risau Allah tidak menerima amalan. Sahabat yang dah hebat, kita sembahyang pun tak penuh lagi. Tuan, maka mohon dengan Allah untuk Allah terima amalan ibadat yang dilakukan seharian oleh kita semua. Persiapan umat akhir zaman. Sebab tu saya tengok pagi ni majoriti ni pemuda ni. Dulu kalau main ceramah masjid 80% petua. Orang pencin, orang yang dah tongkat, orang yang dah kalau tolak tu jatuh lah. Dulu 80% semua orang tua-tua. Pagi ni di Miri 80% adalah anak-anak muda, Masya Allah. Tapi jangan tak semayang subuh pula. Ceramah semangat, tanya subuh tak solat Ustaz. Tapi ceramah saya nak datang. Oh, yang tu masalah. Itu masalah besar punya tu. Itu ada gangguan syaitan. Akhir zaman ni banyak gangguan tersebut. Umat akhir zaman, saya dan kita semua. Adakah bermula 50 tahun lepas? Dia bermula daripada Rasulullah diutuskan. Itulah akhir zaman. Siapa umat akhir zaman? Jawapan dia sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Itulah umat akhir zaman. Maksudnya tanda-tanda bumi ini akan menuju kehancuran dan menamatkan ajalnya berlaku pada zaman Rasulullah, ya. Sebab itu tanda kiamat bukan berlaku hari ini. Tanda kiamat bukan berlaku 5 tahun lepas, 50 tahun lepas, bukan. Tanda kiamat berlaku 1400 tahun yang lalu ketika Nabi masih hidup. Waktu Nabi masih hidup. Antara tanda kiamat 1400 tahun yang lalu, dah lama ni, dah lama. Maksudnya kalau hari ni kita bincang tanda kiamat, ia perbincangan yang serius. 1400 tahun yang lalu Rasulullah diutuskan, itulah antara tanda kiamat. 1400 tahun yang lalu Nabi wafat, itu antara tanda kiamat. 1400 tahun yang lalu bulan dibelah dua, itu tanda kiamat. Bulan lah, bukan bulan yang bendera ni, bulan yang di langit. Bulan yang di langit itu, bulan yang tuan-tuan tengok hari ni.
bulan itu pernah dibelah dua pada zaman Rasulullah. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Balik, yang jarang pegang Quran, buka surah Al-Qamar, surah bulan mengambang. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kiamat telah dekat, kata Allah, dan bulan telah dibelah dua. Siapa yang belah? Nabi membelah bulan dengan izin Allah 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu binatang bercakap sehingga didengari oleh para sahabat. Itu tanda kiamat. Dhab bercakap, mengaku bahawa yang menciptakan langit dan bumi ni ialah Allah. Sahabat dengar. Subhanallah. 1400 tahun yang lalu, itulah permulaan umat akhir zaman. Bukan 20 tahun yang lepas. Dah lama. 1400 tahun yang lalu, Allah umumkan iqtarabatis sa'ah, kiamat sudah dekat. Allah yang umum, tak payah tanya hadis apa. Allah yang umumkan, maksudnya kiamat dekat. Maka Nabi menceritakan, bila kiamat makin hampir, suasananya begini, kata Nabi. Dalam ceramah saya ada banyak, tuan-tuan boleh dengar. Dalam ceramah-ceramah tersebut, saya dah perincikan. Bila kiamat sudah dekat, Nabi cerita akan berlaku A, akan berlaku B, akan berlaku peristiwa C. Itu sudah pun kita lihat dengan pandangan mata kasar kita sebelum basirah. Basirah ni mata hati. Yang mata kasar pun kita dah lihat. Maka bila jadi umat akhir zaman ni, Nabi dah wafat 1400 tahun. Selalu saya sebut dua benda yang saya sangat takut. Saya sendiri takut, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dua benda ini. Yang pertamanya melihat kiamat, wal'iyadzubillah. Dan yang keduanya hidup pada zaman Dajjal, la'natullahi alaih. Kedua-dua benda ini belum terjadi. Dua ni belum terjadi. Sampai pagi ini 22 perkara ini belum terjadi. Yang pertama Dajjal. Selepas Dajjal berlaku kiamat. Kedua-duanya lebih besar, dan yang lebih mudarat sekali adalah menyaksikan kiamat. Sebab menyaksikan kiamat, melihat langit itu runtuh, melihat dengan mata sendiri matahari terpadam cahayanya. Idza syamsu kuwirat. Tuan-tuan, bukan elektrik terpadam, matahari. Elektrik terpadam setahun, huru-hara tak miri ni. Huru-hara. Setahun tak ada elektrik. Tuan-tuan, bayangkan. Tok Bilal nak azan, nak kena panjat bumbung untuk beri suara. Kalau elektrik tak ada setahun, huru-hara. Satu dunia huru-hara. Allah nak bayangkan satu ayat saja, kiamat ini aku padamkan matahari. Idza syamsu kuwirat. Tapi kita tak tadabbur Quran, kita tak tengok. Allahu Akbar. Suis matahari itu di dalam genggaman dan kuasa Allah. Sekali je. Kun saja Allah sebut. Kun. Wahai matahari, tutup cahaya kamu. Jadi apa tuan-tuan? 24 jam tanpa cahaya matahari. Jadi apa?
Kemudian 48 jam tanpa cahaya matahari. Jadi apa manusia ni? Pukul berapa nak keluar pergi sekolah? Pukul berapa nak toreh getah? Pukul berapa nak buka kedai? Pukul berapa nak tutup kedai? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan sebab itu Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, hanya sahaja yang melihat kiamat itu adalah kafir. Adalah kafir sahaja. Bukan kafir yang dimaafkan, tuan-tuan. Kafir yang akan kekal selama-lamanya di dalam neraka, wal'iyadzubillah. Melihat kiamat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gerun kita. Dan dua ni tak berlaku lagi. Kita yang hidup pagi ni, tuan, dua ini belum berlaku. Nombor dua, sebelum berlaku kiamat, keluar dulu Dajjal. Dajjal ni fitnah dia besar. Semenjak Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam manusia pertama, sampai kiamat, Nabi sebut tidak ada fitnah, alias ujian yang lebih besar dari munculnya Dajjal. Tak ada. Hari ni orang buat live Insta, dia pakai ketat, kemudian dia joget-joget Melayu Islam ni. Dia joget-joget, dia tunjuk aurat dia, kemudian bila dia bercakap lucah. 800,000 tengok. Bukan kecam dah, tuan-tuan. Seronok tengok. Saya tengok juga sekali, bukan untuk seronok. Bila orang DM saya, "Ustaz, tolong tegur sikit Ustaz. Ni, Melayu Islam kita, pakai ketat-ketat, berjoget-joget, cakap lucah. Kadang-kadang 1.berapa juta tengok, 1.8 juta tengok, 2.3 juta tengok. Ustaz tolong tegur." Saya tengok. Lepas tu saya kata, live yang tu kok yang ramai. Saya tengok di bawah, ramai. Tengok di bawah, ramai. Bukan orang Afrika tengok, tuan. Orang Malaysia. 4, 5, 6, 7, kita scroll ke bawah, semua banyak. Kalaulah terang-terangan orang buat haram pun ramai tengok, maka tak mustahil bila Dajjal keluar, dia ajak untuk mensyirikkan Allah dengan niat emas yang ditimbunkan. Begitulah puluhan juta dalam satu-satu negara akan ikut dia. Wal'iyadzubillah. Berapa ramai dalam Malaysia ni yang duk buat live, yang lelaki jadi perempuan, kemudian tiap-tiap kali live dia jutaan orang tengok. Ni nombor dua. Sampai hari ni tak ada siapa kecam, tak ada siapa sebut haram, tak ada siapa sebut tak boleh. Jutaan orang ikut dia. Baru 2 orang, sudah 4 juta. Yang ketiga pula, orang ketiga pula, macam tu juga kita tengok. Pun 700-800 ribu yang tengok live dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila saya tengok benda ni, saya teringat tentang yang Nabi sebut apabila Dajjal keluar, ramai yang akan ikut beliau. Muqaddimah dia, apa yang kita tengok hari ni. Public figure ini yang dalam internet ni, yang membawa jutaan orang di belakang dia. 7-8 orang saya tengok kan. Ramai orang ikut. Konsisten orang ikut. Yang maksiat sudah tidak disedari, yang haram sudah tidak ditegur. Semua telah reda, 100% reda tengok, ikut, reda, tak ada apa. Begitulah bila Dajjal dia keluar. Ucapan pertamanya, alastu bi rabbikum.
Apabila Dajjal hanya menunjukkan tangan dia ke langit, turun hujan di tempat A, dia tunjukkan tangan dia di langit, tertahan hujan di tempat B. Kemudian dia tanya, bukankah aku Tuhan kalian? Kata Rasulullah, ramai berbondong-bondong mengaku, ya, mesti Tuhan kalau macam ni. Sedangkan rupa bentuk dia telah dijelaskan oleh Rasulullah. Beliau berwajah hodoh, rambutnya panjang kerinting, mata dia buta sebelah dan sebelah lagi yang boleh dilihat tu pula tersembul keluar. Hodoh. Tapi tetap orang mengaku, ya ni Tuhan. Dan sebab tu di persiapan umat akhir zaman ni, nombor satu adalah iman. Nombor satu adalah persiapan iman. Mengukuhkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempelajari tentang akidah, tentang kuasa Allah, tentang nama-nama Allah, mempelajari sifat-sifat Allah, siapa itu Allah, belajar. Kena masjid, kena ada pengajian tauhid. Tu anak-anak muda kenal Allah. Sebab tu bila Nabi sebut Dajjal itu buta sebelah matanya, dan Tuhan kalian tidak buta matanya. Allah tak buta. Jelas-jelas Dajjal itu berjalan dengan dua kakinya. Dia seorang manusia. Tapi bila dia bercakap di hadapan 100 orang, 50 orang akan ikut dia. Lebih. Tiap-tiap kali dia berucap di hadapan 100 orang, lebih 50 akan ikut dia. Kan sebab yang bukan Islam pun hari ni ramai. 60%, 70% yang bukan Islam dalam dunia hari ni. Memang ramailah yang akan ikut. Maka yang pertama, persiapan saya dan kita semua mesti kenal Allah. Kenal Allah dengan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan dengan cara Wahabiyah. Yang bangun Wahabi kah? Bukan. Tak ada, insya-Allah. Saya melawak aja, melawak. Yang betulnya kenal Allah dengan cara yang diajarkan oleh para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dah 1200 tahun. Akidah kita akidah Asy'ariyah. Hati-hati tuan-tuan, hari ini dalam media sosial ada orang agama tapi dia kata akidah Asy'ariyah sesat. Yang ni jangan ikut, tinggal. Yang kata sesat tu tinggalkan dia. Hati-hati. Yang menyalahkan ilmu kalam ataupun disebut akidah Asy'ariyah sesat, ataupun disebut sifat 20 sesat. Makin ramai yang berani tulis hari ni. Dulu dia sorak-sorak. Sebab akidah sifat 20 Asy'ariyah ini adalah akidah semua mufti dalam Malaysia ni. Majoriti lah saya sebut, majoriti. 95% mufti dalam Malaysia ni, akidah mereka. Betul tak? Itu akidah kita. Kita mengenal Allah melalui cara pendekatan mazhab Asy'ariyah ataupun sifat 20. Yang mana yang menyesatkan sifat 20, tinggalkan ustaz itu. Tinggalkan orang itu. Hati-hati kerana dia telah terseleweng. Kita cari tok-tok guru pondok, ulama-ulama besar kita, semuanya di atas jalan tu.
Itu akidah. Kena kukuhkan akidah kita untuk umat akhir zaman ini. Kemudian yang kedua, fardu ain. Ini persiapan. Jangan semangat nak perang saja tuan-tuan. Semangat nak perang. Puasa Ramadan tak pernah penuh. Dia yang paling awal beli sarapan. 9 pagi dah makan. Bukan menyorok-nyorok tau. Ramai-ramai pula tu berjamaah. 5-6 orang tak malu. Yang ni tak malu dengan kawan ni, yang ni tak malu dengan kawan ni. Semua bulan Ramadan makan 9:30 pagi. Makan. Beli kedai Cina pula tu. Subhanallah. 2 kali bodoh nampak. Tapi kalau sebut perang, semangat. Dia nak berperang di luar, memang ada peperangan yang belum berlaku. Memang ada perang yang belum berlaku. Yang ini berita baik untuk saya dan kita semua. Seorang daripada cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama beliau seperti nama nabi kita. Nama ayah beliau seperti nama ayah nabi kita. Nama beliau adalah Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Beliau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ada tak keturunan Nabi? Ada. Tapi dia muncul satu puak yang tadi juga, Wahabi juga ni. Ahli keluarga Nabi, dia petikaikan sanad ahli keluarga Nabi hari ini. Hati-hati dengan kumpulan ni tuan-tuan. Wahabi ni. Hari ini memang wujud ahli keluarga Rasulullah. Memang wujud. Setiap ahli keluarga Rasulullah yang original, yang wujud pada hari ini, mereka mempunyai sanad ahli keluarga mereka daripada ayah mereka sampai Rasulullah, ada sanadnya. Muncul puak ni, bid'ah kuat ni, Wahabi ni, dia kata tak betul. Sanad ni tak betul, yang ni tak betul, yang ni tak betul. Siapa yang keluarga Nabi ni? Kamu kah? Tuan-tuan, saya dan kita semua tak boleh nak mengaku ahli keluarga Nabi, tak boleh nak mengaku. Kalau kita mengaku pun, ada ulama yang pakar tentang nasab, dia akan tanya, ayah kamu nama apa? Nama sekian. Itu orang miri. Mari mana ni? Okey, tak apalah, dia kata ayah saya memang orang miri, tapi datuk yang keempat orang. Okey, siap sebut atas siapa lagi? Dia sebut ke atas sekali. Ulama kata itu Abu Jahal, bukan keluarga Nabi. Silap lagi. Contohlah, ada ulama khusus yang menjaga nasab. Bukan mudah untuk tuan-tuan kata saya ahlul bait, dan tak pernah ahlul bait duduk di depan orang ramai, saya ahlul bait. Tak ada. Tapi yang buat pengumuman di depan orang ramai, yang kumpulan ni, yang Wahabi ni, yang tu bukan ahlul bait, yang tu bukan ahlul bait. Berani dia menafikan habaib-habaib yang telah dipastikan kebenaran sanad mereka. Ada yang palsu. Ada yang palsu. Yang palsu ni sebenarnya yang mengaku lah. Mengaku di sana sini banyak kan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cicit Rasulullah. Dia adalah manusia yang terhebat ketika itu. Di mana ustaz? Wallahu a'lam. Al-Imam Mahdi Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi.
Cuma kriteria dia Nabi dah bagi tahu dengan lengkap. Boleh tengok dalam ceramah lah, ramai ustaz-ustaz berceramah. Kriteria dia. Tak ada siapa pun yang boleh mengaku dia Imam Mahdi. Sebab kriteria dia sangat susah. Dia mestilah lelaki Muhammad. Muhammad bin Abdullah. Dia mesti lelaki. Jadi tuan-tuan, bila Muhammad bin Abdullah ini, Al-Mahdi ini, dia muncul, dia akan bimbing umat Nabi Muhammad untuk menghadapi satu perang. Peperangan itu, kata Rasulullah, sebesar dan sedahsyat perang itu tidak pernah berlaku di atas muka bumi Allah sebelum kiamat. Tak pernah berlaku. Sebesar perang itu. Sebabnya ialah ketika itu yang menjadi tentera Islam, yang menjadi tentera Imam Mahdi hanyalah awliyaullah. Ini kata para ulama. Yang diistimbatkan oleh para ulama hanyalah awliyaullah. Yang semangat saja, kemudian nak masuk perang, dia masuk perang, selepas 50 km berjalan, sakit kaki, tak ikut dah. Dia berhenti. Selepas 300 km berjalan, sakit kaki, letih, berhenti, tak ikut. Dan kenapa perang itu akan jadi perang terbesar? Kerana ketika itu buat pertama kalinya musuh-musuh Islam di seluruh dunia akan bergabung tanpa berseteru. Hari ini China dengan Amerika Syarikat boleh masuk tak? Tak masuk. Tidak sebulu. China dia ada sekutu dia. Dia ada Korea Utara, dia ada Rusia, dia sekutu-sekutu dia. Amerika Syarikat dia ada sekutu-sekutu dia. Dua blok besar. Ketika perang yang dipimpin oleh Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi, perang ni berlaku, seluruh musuh-musuh Islam bergabung. Bergabung menjadi satu. Tuan-tuan bayangkan berapa bilangan mereka. Kesemuanya menyerang umat Islam. Dan akhirnya orang Islam menang. Sebahagiannya mati syahid dan sebahagiannya lagi mendapat harta perang dan kemenangan yang besar. Subhanallah. Itulah berita gembira yang besar untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup sehingga ke pagi ini. Tapi syarat dia mestilah orang yang tak tinggal solat. Mestilah orang yang tidak melakukan dosa besar dan bertaubat kalau buat dosa. Mestilah orang yang tidak melakukan dosa kecil yang berterusan. Baru layak untuk bersama dengan cicit Rasulullah tadi. Kalau mati, mati syahid. Kalau menang, menang, kalah dan bergaya. Nah. Mati pun syahid. Kedudukan yang tidak boleh ditandingi. Satu-satunya mati yang tak rasa sakit dia dalam alam ini hanyalah mati syahid sahaja. Seorang waliullah kalau mati sakit tak? Sakit. Sakit sungguh ustaz? Sakit sungguh. Seorang ulama yang saleh kalau mati sakit, sakit. Satu saja yang mati tidak sakit, iaitulah mati syahid. Mati syahid, tuan-tuan.
sehingga ceramah ini diadakan pada pagi ini. Syurga tidak ada penghuni, neraka tidak ada penghuni, tetapi telah siap dibina oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga pagi ini saya bercakap, api di dalam neraka Jahannam telah pun berada pada tahap kepanasan yang paling akhir. Bukan baru nak panaskan, dah siap. Dan warna api itu pernah menjadi putih, pernah menjadi merah, pernah menjadi warna-warna api yang panas. Dan sekarang dia menjadi warna dan keadaan yang paling panas, iaitulah hitam sekarang ni. Ada lagi orang dalam tu? Belum ada. Jin belum ada, manusia belum ada. Begitu juga syurga. Istana di dalam syurga telah pun dibina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk setiap manusia yang ada, kalau dia tak masuk syurga, istana dia akan diberikan kepada orang lain. Tak ada orang dalam syurga sekarang ni. Istana dah ada, gunung ganang dah ada, sungai-sungai dah ada, lautan dah ada, supermarket besar dah ada, kecanggihan dalam syurga telah tersedia, kemewahan dalam syurga telah tersedia. Bidadari telah pun ada. Bidadari ni dia bukan dilahirkan, dia dah ada dah. Allah Ta'ala dah ciptakan. Nak sebutnya tentang syahid tadi tuan, saya nak sebut tentang syahid yang ada dalam syurga sehingga pagi ini adalah adalah arwah ataupun ruh orang yang mati syahid. Tetapi mereka tidak boleh berjalan dan menikmati nikmat dalam syurga. Allah ambil ruh mereka, letakkan di dalam badan burung yang berwarna hijau. Allah membenarkan mereka, roh-roh syuhada ini, untuk berterbangan dan berada di mana sahaja mereka nak di dalam syurga sehingga hari ini. Subhanallah. Syuhada sahaja. Tuan-tuan, roh-roh lain di mana sekarang? Di barzakh. Bukan syurga, di barzakh. Dia lain. Kecuali roh-roh syuhada telah pun berada dalam syurga tetapi belum dapat nikmat syurga. Mereka boleh ronda baru. Terbanglah ke mana sahaja yang mereka nak. Lihatlah syurga semahu mana yang mereka nak. Dan orang yang mati syahid, bila bangun di mahsyar nanti, mereka juga tidak ditimbang amalan mereka. Senang saja. Senang. Bila Nabi cerita tentang mati syahid, kelebihan mati syahid lah. Sejuk, saya tengok tuan-tuan pun sejuk. Saya tak pernah lagi aircon sekuat masjid ni. Ni yang paling sejuk ni. Boleh tutup kot? Bolehkah? Bolehkah tutup sikit? Ramai dah putih tu walaupun yang hitam-hitam. Saya memang putih. Bila Nabi cerita tentang syuhada, mati syahid, nikmat orang mati syahid ni, wanita-wanita Ansar bermesyuarat zaman Rasulullah untuk menghantar seorang wanita yang paling petah berbicara. Wanita itu digelar khatibatun nisa, pemidato wanita di kalangan wanita, tokoh pemidato wanita. Sangat fasih.
Nama beliau Asma bintu Yazid radhiyallahu anha. Dia bila bercakap, orang suka dengar dia bercakap, menutur dan menyusun ayat. Ni Asma binti Yazid. Ketua-ketua wanita Ansar bermesyuarat, dia kata, wahai Asma, kamu yang paling fasih bila bercakap, semua orang suka kamu bercakap, boleh tak berjumpa dengan Rasulullah? Bagi tahu kepada Nabi sekian. Maka Asma pun kata boleh. Sayyidatuna Asma bintu Yazid, tuan-tuan ingat, dia pun pergi berjumpa dengan Rasulullah. Lepas bagi salam, minta izin apa semua, Nabi pun minta duduk. Ada wakil wanita-wanita Madinah. Sahabat Nabi pun ada beberapa orang. Nabi pun tanya apa tujuan. Dia pun kata, ya Rasulullah, ana wafidatun nisa'i ilaik. Wanita-wanita Ansar menghantar aku untuk bertanyakan kepada kamu, ya Rasulullah. Wahai pesuruh Allah, orang lelaki mendapat nikmat yang sangat besar, iaitulah mati syahid. Orang lelaki kalau mereka pergi berjuang, tiap-tiap langkah mereka itu adalah pahala dan jihad. Kalau mereka mati syahid, dan kalau mereka menang, mereka memperolehi kebahagiaan dan pangkat yang tinggi di sisi Allah sebagai mujahid dan pejuang. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nabi Adam adalah ayah kepada semua laki-laki dan wanita. Hawa adalah ibu kepada semua laki-laki dan wanita. Asma binti Yazid ni, dia kata, kenapa kelebihan ni hanya untuk lelaki? Nak jawab macam mana, tuan? Berperang. Kenapa kelebihan ini, syahid yang besar ni, hanya untuk laki-laki? Satu baris saja Nabi jawab. Nabi kata, ya wahai Asma, aqri'in nisa'a minni salam. Sampaikan salam aku kepada semua wanita yang ada di belakang kamu. Maksudnya dia wakil semua wanita Ansar. Bagi tahu kepada semua wanita, ni umat Nabi SAW, dengar orang perempuan. Bagi tahu kepada semua wanita di kalangan umat Nabi Muhammad, sesungguhnya mentaati suami dan berkhidmat untuk suami, ta'dilu ma hunalik, menyamai pahala berjihad fi sabilillah, dan boleh menyamai syahid fi sabilillah. Pendek aja. Nabi tutup apa dia, tuan-tuan? Ada banyak riwayat, Nabi tutup ke semua riwayat tu, wa qalilun min kunna taf'aluhu, sikit sangat di kalangan kalian yang berjaya melakukan perkara itu, kata Nabi. Kunci syurga orang perempuan yang paling besar adalah mentaati ataupun berkhidmat kepada suami. Tak salah wanita bekerja, tetapi yang salahnya makin ramai yang meninggalkan hak kepada suami mereka. Masak tak masak dah, layan suami pun tak layan dah. Sebahagiannya anak-anak suami yang urus, dah suami pun kerja. Sebahagianlah, sebahagian kecil. Tuan-tuan, hadis ni hadis sahih. Isnaduhu jayyid. Disebutkan dalam Taqribut Tahdzib. Peganglah elok-elok orang perempuan. Dan ketahuilah, wahai semua umat Nabi Muhammad di kalangan wanita, 4 orang ketua wanita syurga, kesemuanya suri rumah. Kesemuanya suri rumah. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, Asyah bintu Muzahim radhiyallahu anha, Fatimah bintu Muhammad,
Maryam bintu Imran. Ini 4 orang. Kesemuanya suri rumah dan kesemuanya mentaati suami mereka. Dan yang paling ajaib sekali, Asiah, isteri Firaun. Suami dia sejahat-jahat manusia, tetapi tidak menghalang isteri dia untuk menjadi salah seorang daripada penghuluwati syurga. Tapi tuan-tuan jangan guna alasan ni pula kalau buat malas-malas di rumah. No? Suami-suami malas tolong isteri, dia kata Asiah pun masuk syurga. Isteri dia, suami dia Firaun, saya bukan Firaun. Kan? Saya masih Islam, masih pergi semayang. Tak pernah tolong isteri, masak tak pernah tolong isteri, rumah-rumah tak pernah tolong. Tapi dia pandai nasihat isteri dia suruh jadi seperti Asiah. Jadi tuan-tuan sekalian, itu antara nasihat utama Rasulullah SAW kepada umat wanita di akhir zaman. Tengok hari ni ramai wanita, makin lama makin ramai yang bekerja. Apabila wanita itu keluar bekerja, Nabi sebut kalian akan hidup pada satu zaman kalian melihat ramai wanita-wanita yang meninggalkan rumah dan keluar bekerja. Nabi tak kata haram. Kalau pekerjaan itu halal, dia halal. Tetapi ia menyalahi sunnah muslimah yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menguruskan rumah dengan cemerlang. Mereka menguruskan anak-anak dengan cemerlang. Mereka berjaya memahamkan anak-anak siapa Allah. Mereka berjaya memahamkan anak-anak untuk solat dan membaca Quran. Itu muslimat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata nanti dekat dengan kiamat kalian akan melihat wanita-wanita keluar meninggalkan rumah dan mereka bekerja di luar. Ini zaman dia, zaman mana lagi? No, boleh bekerja. Tetapi ramai yang tidak menunaikan tanggungjawab. Ini daripada Rasulullah. Wa qalilun min kunna taf'aluhu. Nabi kata sedikit sangat daripada kalian yang menunaikan tanggungjawab itu. Jadi saya rasa sekadar itu dulu insya-Allah. Ceramah ringkas saya pada pagi ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi ini menjadi pahala pada saya dan kita semua. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita semua ikhlas dalam beramal dan melakukan kebaikan. Dan semoga Allah SWT mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allah menjadikan kita semua istiqamah dalam ibadat dan kebaikan kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tetapi tidak direbut oleh manusia. Boleh juga pada hari